Jimhaqa dal rozai sin. Azhar ni nyanyi-nyanyi pokok rok tafhim tu dah siap ke belum? Ustazah, belum lagi Ustazah. Ni saya tengah gembur-gemburkan tanah dia Ustazah. Ni balah banyak lagi tak bersiap tu Azhar. Saya sebenarnya tengah keliru ni Ustazah. Apa yang keliru itu yang tu? menyanyi tadi. Tak, saya sekarang ni ada dua yang saya keliru. Satu yang hamzah wasal tambah dengan ra ni. Ya. Dengan lagi satu isti'la. Istiqlal tu. Nak letak dekat mana Ustazah? Saya berfikir macam nak letak dekat ra tarqiq. Boleh ke? Tak boleh Azhar. Sebab istiqlal dan hamzah wasal tu dia ada kaitan dengan rok tafhim. Ustazah pun ada buat pokok rok tafhim ni. Kalau Azhar perasan, rok tafhim ni kita tandakan dengan warna merah. Jadi dia mesti diletakkan di pokok rok tafhim yang warna merah. Rok ni Azhar dia ada dua jenis bacaan. Ada rok tafhim yang kita tandakan pokok dia warna merah dan rok tarqiq kita tandakan warna biru. Jangan salah tu Azhar. Okey, baik Ustazah. Kalau macam tu saya dah faham. Saya nak lekat sekarang lah Ustazah. Okey, jom kita lekatkan. Ustazah pun nak siapkan rok tarqiq Ustazah punya pokok ni. Okey Ustazah. Alibatasaji dal rozai. Sedap pula lagu tu Azhar. Aduh, tak harap siaplah ni Ya. Bismillah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam Menengah Atas Didik TV KPM dan untuk hari ini kita nak belajar, kita nak terokai sama-sama dan yang pastinya kita nak terus ulang kaji untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5. Guru ataupun ustazah yang bersama kita pada hari ini, kita ada Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin, Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah nampak berseri-seri Ustazah. Yelah, kita matching hari ni macam berjanji Azhar. Ustazah. Itulah. Kita ada ke BPM? Tak ingat ada pula semalam. ya? Semalam memang saya WhatsApp Ustazah. Melalui telepati. Okey Ustazah, kalau kita tengok di awal tadi kita sempat melakonkan gimmick, mungkin signifikan ataupun kaitannya Ustazah untuk mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik yang kita nak belajar sama-sama pada hari ini Ustazah. Gimmick yang kita buat tadi Azhar adalah intipati apa yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra. Ya. Okey, itu dia. Saya pun tak sabar sebenarnya nak tahu berkenaan dengan hukum bacaan ra dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi sebelum tu Ustazah, ada kawan-kawan saya dah berbunyi dekat dalam ni. Dia kata, "Bang, kita nak masuk juga. Kita nak masuk juga." Katanya ada rakan-rakan kita yang akan bersama-sama kita di Google Meet pada hari ini. Saya bawa mereka ni. Wow, Ustazah bawa dari jauh. Patutlah. Mungkin kita nak berkenalan dengan mereka Ustazah. Okey, mari. Baik, silakan. Ni dia saya bawa dalam poket saya anak-anak saya daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Yang pertama sekali diperkenalkan Fawaz Effendi. Lambai sikit Fawaz. Wah. Okey. Fawaz. Kemudian anak murid saya yang kedua iaitu Ashran bin Nur Hakimi. Ashran. Baik. Okey. Wah, Ashran cover macu Ustazah Ya. Okey, baik. Ya. Saya tak boleh buka banyak-banyak. Okey, baik Ustazah. Yang ketiga, anak perempuan saya Nur Najihah Balkis binti Muhammad Khairul Zaman. Baik. Dari Sekolah Menengah Sains Selangor, dan anak lelaki saya yang keempat Muhammad Ilhan Akim bin Muhammad Hisham. Keempat mereka ni daripada kelas 5 Budi Sekolah Menengah Sains Selangor. Baik, keempat-empat anak ustazah dan juga merupakan rakan saya pada hari ini untuk kelas kita pada hari ini Ustazah. Saya terlupa anak murid saya yang paling bongsu. Di dalam studio ini. Mama ni bagi tahu pula kau. Jangan mama terus kan. Okey Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikan berkenaan dengan apa yang kita nak fokuskan dalam pembelajaran kita hari ini Ustazah. Okey, boleh ya? Saya mulakan. Boleh Ustazah, silakan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sekali lagi bersama kita dalam slot menengah atas bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah dalam subjek pendidikan Islam dalam tajuk bidang Al-Quran, hukum tajwid bacaan ra. Ya. Untuk standard pembelajaran kita ada 3 standard pembelajaran pada hari ini. Yang pertama sekali menjelaskan maksud dan cara bacaan hukum bacaan ra beserta contoh. Standard pembelajaran yang kedua menentukan dan membaca ayat Al-Quran yang mengandungi hukum bacaan ra, dan standard pembelajaran yang ketiga mengamalkan hukum bacaan ra dalam bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah. Begitu juga kita ada 5 objektif pembelajaran. Yang pertama sekali menjelaskan maksud ra tafkhim dan ra tarkik dengan betul seperti mana yang telah kita buat dalam Gimik Kadir Azhar. Objektif yang kedua menjelaskan 2 bacaan, cara bacaan ra tafkhim dan ra tarkik dengan betul. Objektif yang ketiga menentukan 2 hukum bacaan ra pada ayat Al-Quran dengan tepat. Objektif yang keempat membaca hukum bacaan ra pada ayat Al-Quran dengan betul, dan objektif yang kelima menentukan 2 hukum bacaan ra pada surah amalan harian dengan betul. Baik. Jadi, hukum bacaan ra kita, cara bacaan dia, maksudnya kat sini murid-murid semua yang berada di studio dan juga yang berada di luar sana, melalui satu huruf sahaja dalam Al-Quran iaitu ra, dia membawa kepada 2 jenis bacaan yang utama, iaitu ra tafkhim dan yang kedua ialah ra tarkik. Jadi melalui ra tafkhim ini pula ada jenis-jenis ra yang dikategorikan sebagai ra tafkhim dan ada jenis-jenis ra yang dikategorikan sebagai ra tarkik. Biasa dengar tak Azhar istilah tafkhim dan tarkik ni? Pernah Ustazah, tapi a long time ago. Okey. Kata orang tua saya. Jadi nanti kita yang present tense-nya pula sekarang ya. Okey. Jadi kita masuk kepada subtopik yang pertama. Baik. Iaitu cara bacaan hukum ra dan maksud. Okey, cara bacaan ra seperti mana yang kita telah wawarkan sebelum ni, dia ada 2 jenis. Yang pertama tafkhim dan yang kedua tarqiq. Jadi dengar dia, tafkhim, tarqiq. Bagaimana nak baca tafkhim, macam mana nak baca tarqiq? Macam mana dengan huruf ra, macam mana nak jadi tafkhim? Dengan ra, macam mana nak jadi tarqiq? Mari sini Ustaz ajar. Okey, tafkhim. Maksud ra tafkhim ialah ra itu dibaca dengan menebalkan bunyi sebutan huruf ra. Kalau dalam tulisan kita boleh boldkan. Ya. Kan? Kita pilih, kita highlight, kita boldkan. Macam mana dalam bacaan? Ya. Jadi caranya, ya, anak-anak murid Ustazah kat studio dan anak murid Ustazah yang dekat studio ni Azhar. Ya, Okey, jadi cara menebalkan bunyi sebutan ra ni adalah kita membulatkan mulut kita semasa kita menyebut ra. Okey, anak-anak murid bersama Ustazah ya, menyebut huruf ra ini. Okey, ra. Sebut semua? Ra. Ya, tak dengar. Di mana suaranya kawan-kawan? Okey, boleh lah. mic, buka mic kawan-kawan. Masya Allah. Okey, sekali lagi ya. Okey. Ra. Ra. Nampaknya kurang berjaya misi kita kali ini ya. Okey, sekali lagi. Sekali lagi Ustazah. Ustazah ajar ya. Cara menebalkan bacaan ra, dia sebutan ra itu mulut kita mesti berada dalam keadaan bulat. Baik. Ra. 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 Jadi cara sebutan yang salah ialah ra. Ya. Jadi kalau seseorang membaca ra, Ya. itu dia sebut dengan ra, mulutnya jadi terbuka ra. Ya. Sebutan itu salah. Ya. Dia bukan cara tafhim, itu salah. Jadi sebutan kalau bulat. yang salah tadi Ustazah, sebutannya tadi macam mana Ustazah? Dia terbuka. Oh, Mulut dia terbuka. Oh, itu Ra. Ra. Salah. Okey, Jadi baik. yang ra tafkhim tu tebal tu maksud dia punya mulut tu dia jadi bulat. Ra. 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 Kalau saya sebut haram dengan anak murid saya kata haram. Sebab okey. ra, haram di situ ra dia ra tafkhim. Okey. Ya, haram. Macam tu. Baik. Ya. Ra, Ustazah. Ya, ra. Okey. Ataupun ru. Okey. Jadi dia punya kaedah adalah ini kaedah asas ya. Ya. Dia, sebab dia ikut jenis-jenis dia. Tapi kaedah asas maksud tebal tadi adalah
kita punya menyebut ra tu, keadaan mulut kita tu mestilah bulat. Ustazah, kita cuba sekali lagi dengan kawan-kawan, boleh ke Ustazah? Okey. Boleh ya. Okey. Jangan lupa unmute kan awak punya kawan-kawan yang lain dekat luar tu nak dengar Okey. nak dengar. Dia Ya, tak nak Ustazah. dengar cakap ustazah je ni. Dia nak dengar anak murid saya Selangor kan. Okey. Betul, Ustazah. Sekali Kawan-kawan lagi. saya kat rumah pun kata, Ustazah, saya nak buat juga tu kat rumah tu. Kan. Okey, Okey, sekali baik. lagi. Ya, Ustazah. Okey. Ra. Ra. Okey, sekali lagi. Sekali lagi. Ra. Ra. Okey. Okey, begitu ya. Cara menyebut huruf tafkhim. Ya. Dia ada dua, sama ada ra ataupun ru. Okey. Ru. Jadi sama juga ru pun kita punya mulut tu dia jadi bulat lah. Dan dia punya sebutan tu kan Okey. dengar ya. Okey, kemudian cara sebut ra tarqiq. Ra tarqiq ni dibaca dengan menipiskan bunyi sebutan huruf ra. Baik. Macam mana nak tipiskan? Tipiskan adalah kita kena dia kena banyak main mulut lah sini ya, Azhar ya. Okey, dia kena kita kena gembira. Okey, anak-anak senyum. murid semua gembira. Boleh rasa gembira semua. gembira. Sebelum Okey. kita sebut kita kena gembira dulu. Baik, Ustazah. Kemudian barulah jadi ra tarqiq ni Azhar anak murid semua dia kebiasaannya dia memang ra yang berbaris bawah kasrah Baik. ya. Okey. Dia jadi ri. Ri. Okey, 1 2 3 ri. Ri. 1 2 3 ri. Tengok gembira kan? Ilhan tak senyum, Ustazah. Ilhan tak senyum, tak ci. Ilhan 1 2 3 ri. Okey, Ustazah, kawan-kawan kita kat rumah dah tengok, Ustazah. Okey, ulang sekali lagi. Ya. Kita sebut ra tarqiq ya dengan gembira. Ingat, muka mesti gembira dulu. Baik. 1 2 3 ri. Okey, kita on. Baik. Jadi diorang ni tadi ni macam senyum-senyum gelak-gelak kan. Masa ro tadi kan, ro ru ri kan. Ya, Ustazah. Dia ni nak tanya lah ni. Nyatakan dua hukum bacaan ra di dalam Al-Quran. Ini soalan format SPM. 2 markah. Ini nak buka ke Ustazah nak pilih, Ustazah? Saya buka. Okey, siapa yang nak jawab? Ada dua. Yang pertama ra tafkhim. Yang kedua ra tarqiq. Betul lagi terang lagi bersuruh. Jadi kita bagi 2 bintang. Tapi sebab apple, 2 jawapan. Ustazah. Salah. 2 2 apple. apple untuk Fawaz. Jangan makan sekarang, Fawaz. Baik. Nanti makan lepas kelas ya. Okey. Okey, 2 apple kita bagi kepada Fawaz. Baik, Ustazah. Seterusnya, Ustazah. Azhar, Ya, Ustazah Ustazah. nak bagi satu soalan lagi lah. Boleh? Boleh, Ustazah? Okey. Soalan yang kedua. Ya. Buka juga ni. Cepat. Siapa nak buat apple lagi? Nyatakan cara bacaan bagi hukum ra yang berikut. Dia satu jawapan, 1 markah. Ra tafkhim dulu. Siapa nak bagi tahu cara bacaan bagi ra tafkhim? Siapa? Sebab tadi Ashran dah angkat tangan, Ustazah. Ya, baiklah. Ashran Kita nak boleh, bagilah Ustazah. Ashran jawab dulu. Okey, Sebelum tu, Ashran. Ustazah. Sebelum Ya. tu. Ashran ke Ashron? Ha. Tapi kita tinggalkan persoalan tu, Ustazah. Kita biar dia jawab dulu. Azhar. Ashran. Okey, silakan Ya. Ashran. Betul tak, Untuk Azhar? ra tafkhim. Ra tafkhim ni Mhm. dia disebut dengan menebalkan sebutan ra. Okey. Dengan menebalkan sebutan Dibaca ra. dengan menebalkan bunyi sebutan huruf ra. Very good, Ashran. Betul, Ustazah? Ashran, Ustazah? Ashran. Okey, so maksudnya ra tafkhim lah. Ya, sebab Okey. kenapa? Nanti kita pergi masa jenis-jenis ra tafkhim. Okey, baik Ustazah. Berapa apple ni Ustazah nak bagi kat Ashran? Satu Jeng, markah, jeng. 1 apple je lah. 1 apple satu untuk apple je. Ashran. Okey, Ustazah. Tadi ra tafkhim dah. Ra tarqiq, Ustazah. Okey, ra tarqiq siapa nak jawab? Okey, Ilhan. Ilhan. Okey, silakan Ilhan. Ra tarqiq ni dia dibaca dengan menipiskan bunyi sebutan huruf ra. Dia senang je kan. Satu ditebalkan. Dah tentulah satu lagi ditipiskan. Okey. 1 apple untuk Ilhan. 1 apple untuk Ilhan. Nampaknya Ustazah, murid-murid Ustazah ni luar biasa lah Ustazah. Semua memberi fokus yang sangat baik. Kita bagi ruang dan peluang kepada semua murid-murid untuk ambil nafas sekejap. Kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita masih bersama dengan Ustazah Siti Rahmah binti Syahabuddin, Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Baik Ustazah, untuk mata pelajaran pendidikan Islam ni Ustazah, untuk kali ini apa yang kita nak fokuskan pula Ustazah? Okey, untuk segmen kali ini Azhar, kita akan fokuskan ra' tafkhim, Baik. iaitu ra' yang dibaca secara tebal. Jadi untuk memulakan segmen ini, saya nak minta tolong Azhar ni, boleh tak? Boleh Ustazah. Saya nak minta tolong Azhar bacakan potongan-potongan kalimah yang ada pada slide Ustazah ni. Boleh Ustazah. Saya Sila. mulakan dengan bahagian satu Ustazah. Ya, bahagian satu. Rabbana yansuruna furqana. Okey, bahagian Bahagian dua. dua, rizqum absarihim miryatin. Okey, terima kasih Azhar. Jadi Ustazah nak bertanya kepada anak-anak murid Ustazah yang berada di Google Meet. Baik. Apakah perbezaan bunyi-bunyi sebutan ra' yang anda dengar daripada bacaan Abang Azhar tadi? Siapa yang nak jawab? Ya, Ashran. Tafadhal ya Ashran. Pada pendapat saya rasa bahagian satu tadi, ra dia bunyi lain sikit dengan bahagian dua. Dia yang pertama tu bunyi tebal sikit. Okey. Ada yang lain nak beri pendapat? Mungkin ada yang berbeza pandangan. Mungkin Najihah kata, salah lah. Okey, jawapan Fawaz. tadi." Oh, Fawaz. Silakan Fawaz. Saya rasa yang bahagian satu ni jelas lagi nyata. Ra' tafkhim. Oh, confirm ya Fawaz ya? Okey. Yakin sebab dia ra' tafkhim. Wah, yakin. Okey. Baik. Ilhan, ada pendapat Ilhan? Oh, Najihah. Okey. Najihah, silakan. Saya rasa untuk bahagian dua ni dia ra' tarkib sebab dia kasrah dia nipis, bacaan dia nipis. Very good. Okey, dengar ya Ustazah cakap tadi yang si baik. Okey. Okey, jadi ada Ilhan? Ada pendapat Ilhan? Silakan Ilhan. Ustazah, saya ada soalan. Allah. Dalam bahagian Saya satu tanya dengan pendapat bahagian soalan dua. dibagi. Okey, Baik, apa dia silakan. Ilhan? Saya ada soalan. Dalam bahagian satu dengan bahagian dua ni, Okey. boleh bezakan antara tafsir dan tarkib. Tapi kalau tengok secara tulisan, bagaimana nak bezakan? Bagusnya soalan dia. Saya pun tak terfikir Ustazah. Nasib Ya. baik Ilhan tanya soalan ni. Betul lah kan. Kalau dengar Azhar baca, memanglah boleh bezakan kan. Ya. Bunyi tadi kan, murid-murid semua yang kat luar sana kan. Ra, kita dengar kan. Ra, ri. Ya. Kan Azhar? Jadi, kalau dalam tulisan macam ni, bagaimana kita nak bezakan? Mari sini Ustazah tunjukkan jenis-jenis ra' tafkhim di dalam Al-Quran, penulisan-penulisan dia. Baik. Bagaimana kita nak mengenali ra' tafkhim yang Baik, dibaca Ustazah. secara tebal. Okey, yang ini ra' tafkhim dan yang ini ra' tarkik bahagian dua. Baik. Mana yang nak beri Ustazah? Okey, kita nak bagi bintang tak ni? Setiap orang bagilah satu bintang. Satu bintang Ustazah. So saya pilih Ya. yang merah ni Ustazah, boleh? Boleh bintang. Okey. Seorang satu Satu bintang. bintang. Okey, baik Ustazah. Okey, kita masuk. Ustazah terus masuk ya. Silakan, Okey, Ustazah, jenis-jenis ra' tafkhim. Yang pertama, apabila murid-murid berjumpa huruf ra' yang berbaris fathah, ya, tulisannya begini ya murid-murid semua. Ra' Baik. tu berbaris fathah, baris atas. Atau dia berbaris dhammah, ya, bentuknya sebegini di dalam Al-Quran, maka dia mestilah dibaca secara tafkhim ataupun tebal. Ya, ra' dengan ru. Jadi cara bacaannya kalau ra', a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana la tuzigh qulubana. Begitu cara bacanya ya. Rabbana kena bulatkan mulut tadi. Ustazah nak dengar suara anak murid Ustazah dekat Google Meet. Rabbana, boleh? Baik. Semua ataupun nak pilih seorang Ustazah? Semua sekali. Semua sekali, Rabbana. Rabbana. Okey, very good. Okey, yang ru pula. Ru, kita akan sebut perkataan yang kalimah yang ada huruf ra sahaja ya. Baik. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang surun. Yang 1 2 3.
Okey, maaf. Sekali lagi, Satu, dua, tiga. Yaumurun. Okey ya, mulut tu. Make sure mulut kita bulat, dalam keadaan bulat sebab dia dibaca secara tafkhim. Okey, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah apabila ra tadi dia ra sakinah asli. Ra sakinah asli maksudnya ra ini dia bertanda mati dan dia memang asalnya tanda dia memang mati. Dan huruf sebelumnya ra sakinah asli ni sebelum dia ada huruf yang berbaris fathah ataupun baris atas. Ataupun dia sebelum ra sakinah ni huruf dia berbaris depan. Apa-apa huruf? Berbaris depan. Okey, contohnya huruf ra sakinah yang sebelumnya baris fathah kalimah dia. Okey, ikut saya anak-anak ya. Unmute your microphone. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1 2 3. Yarfa'u. Ustazah lah dulu. Tak, semua bersemangat Ustazah. Sabar ya, Ustazah lah dulu berawak ya. Okey. Baik, Ustazah. 1 2 3. Yarfa'u. Yarfa'u. Begitu ya. Ya, Okey. Kemudian untuk contoh sebutan perkataan yang ra sakinah asli sebelumnya berbaris dhammah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Furqana. 1 2 3. Furqana. Okey, very good. Okey, kemudian jenis yang ketiga. Ya, Ustazah. Apabila ra sakinah. Huruf ni ra ni dia tanda mati. Baik. Ni panjang sikit ni, Ya, Ustazah. Azhar ya. Huruf sebelumnya berbaris kasrah. Dan selepasnya. Panjang cerita drama dia ya. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la berbaris fathah pula. Dalam satu kalimah. Dia ada 4 perkara, 4 ciri dalam jenis yang ketiga ni. Ya, murid-murid semua. Jadi ini pula persoalan yang timbul. Azhar ingat tadi kan Azhar tanya Ustazah kan? Ya, Ustazah. Isti'la yang Azhar pening tadi tu kan? Betul, Ustazah. Jadi tahukah anda apakah huruf isti'la ni? Murid-murid semua. Sini Ustazah bagi tahu. Baik, Huruf Ustazah. isti'la ni maksudnya huruf yang bacaannya ditebalkan. Ini walaupun lidah seseorang tu nipis ke tebal ke, dia kena baca tebal. Kena baca tebal Kena juga. baca Macam tebal mana, huruf-huruf Ustazah, ni ya. Iaitu ada huruf kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Dengar ya, Ustazah sebut pun dia memang jenis huruf yang memang tebal lah. Tebal tu maksudnya menyebutnya tu lidah kita tu di dalam tu dia tengah berbulat-bulat lah di dalam mulut kita tu ya. Ya, Ustazah. Okey, jadi huruf tersebut ni, huruf isti'la ni kita boleh simpulkan rumuskan kepada satu akronim yang dibuat oleh para ulama iaitu khussa daltin qiz. Ya, jadi kalau anak-anak murid semua nak mudah ingat, boleh hafal akronim ini. Kalau nak hafal satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, sebab Ustazah dia punya akronim pun macam susah nak sebutkan. Ya. Jadi ikutlah yang mana anak-anak murid semua suka ya. Okey. Baik Ustazah. Kemudian kita sambung semula kita punya penerangan untuk jenis yang ketiga ni. Jadi beginilah dia rumusannya, senang nak tengok, nak faham. Ya. Pertama sekali kita tengok ra sakinah ini. Ya, ra sakinah ini. Kita tengok sebelumnya. Sebelumnya mestilah huruf tadi itu dia berbaris bawah. Ya, berbaris bawah. Kemudian selepas dia huruf isti'la tadi, salah satu daripada huruf isti'la tadi sama ada kha ke sad ke dad ke ta ke za ghain qaf tadi, dan huruf isti'la tadi dia mestilah berbaris fathah, baris atas ya. Okey, jadi kalau jumpa begini ra tadi ni dia mesti dibunyikan secara tafkhim. Mesti tebal ya bunyi dia. Jadi ikut Ustazah sebutan dia ya anak-anak ya. Firqatin 1 2 3. Firqatin. Jadi sebenarnya Azhar, kalau ra sakinah ni sebelumnya baris bawah sebenarnya dia tipis sebutannya tarqiq. Tapi kenapa dia jadi tafkhim? Kerana selepasnya isti'la ni kalau kita menyebut nak sebut huruf isti'la ni ditebalkan dia punya sifat. Jadi masa kita nak sebut ra sakinah ni kita nak ready tahu sebut huruf isti'la tu. Jadi kita punya sebutan tu dia sebab itulah bunyi ra tadi dia menjadi tafkhim bukan lagi tarqiq.
Oh, jadi maksudnya Ustazah, maaf ya. saya mencelah Boleh, Ustazah. boleh. Sekiranya kalau tidak ada huruf isti'la sebagai contoh fir tu berhenti fir saja, maka dia akan jadi tarqiq lah. Contohnya bukanlah fir, dia tak bolehlah berhenti fir. Tak, contoh. Contohnya yang ini bukan qaf lah, contoh Okey. ya. Fir ya. Ya. Contoh ya. Kalau ya dia jadi tarqiq. Okey. Pandai Azhar. Baik Ustazah. Ya, kalau bukan huruf isti'la memang dia jadi tarqiq. Begitu ya. Baik. Faham ya murid-murid semua ya? Okey. Kemudian jenis yang keempat, ra' sakinah. Baik. Dia ra' sakinah itu ra' yang bertanda mati terletak di awal kalimah dan huruf sebelumnya hamzah wasal. Jadi ini pun ada juga istilah lain ni Azhar ya. Ya, Hamzah Ustazah. wasal. Apa pula tu hamzah wasal ni Ustazah? Hamzah wasal ni ialah huruf hamzah tambahan. Dia tak sama dengan hamzah yang kita jumpa yang alif bata sam jim ha ho tu kan. Yang Azhar nyanyi tadi tu kan. Hamzah tambahan yang dilafazkan ketika dibaca pada permulaan ayat. Huruf ini tidak dilafazkan jika dibaca secara bersambung dengan perkataan sebelumnya. Nak lebih faham kita tengok contoh ya. Baik. Okey. Jadi inilah dia. Ini ra' sakinah. Sebelum ra' sakinah ini dia adalah hamzah wasal. Ya. Ustazah, alif pun bukan hamzah wasal. Hamzah wasal ni murid-murid semua adalah istilah bahasa Arab. Ya. Untuk huruf alif yang tidak ada baris. Atas dia ni macam cacing. Tanda dia ni dalam Al-Quran Mashaf Uthmani dia macam cacing. Dia tak ada baris atas ke baris bawah ke, tak ada. Dia macam cacing je atas tu. Ya, jadi kalau macam cacing tu maksudnya dia tu itulah dia hamzah wasal. Ya, jadi untuk jenis ra' tafkhim yang keempat ni dia ra' sakinah, dia sini kat sini macam ni. Dia ini satu perkataan ya. Ini satu perkataan. Baik. Jadi ra' tu dia di awal perkataan ni sebelum ra' sakinah tu adalah hamzah wasal ni. Jadi hamzah wasal ini dia mestilah dibaca dengan tafkhim. Ya. Okey, Ustazah sebut anak-anak murid semua ikut ya. Irji'u 1 2 3. Begitu ya cara sebutan dia. Okey, kemudian yang kelima, ra' sakinah. Ra' sakinah ra' yang bertanda mati dan huruf sebelumnya berbaris kasrah asli. Atau kasrah aridah, iaitu kasrah yang mendatang. Baik. Dia sebenarnya baris kasrah tengok ni, dia ada dua istilah kat sini ya. Kasrah asli dengan kasrah aridah. Ya Allah, apa pula ni Ustazah? Sabar. Okey. Kasrah asli ni baris bawah. Tapi kita gunalah istilah bahasa Arab. Jadi supaya murid pun tahu kalau orang cakap kasrah tak adalah blur kan Azhar kan. Betul, Ustazah. Kasrah ni baris bawah. Jadi kasrah asli maksudnya memang asal perkataan tu memang dia baris bawah. Ya. Dia lahir dia baris bawah. Ya, itu maksudnya. Okey. Jadi kasrah aridah ni adalah asal dia tu, ni nak cerita ni. Okey. Asal perkataan dia tu dia bukan baris bawah. Ya. Asal dia tu baris mati. Asal dia tu dia baris mati. Tapi dia mati jumpa dengan mati, Baik. dia tak boleh nak sebut. Ya. Jadi baris mati yang pertama ni dia kena dibaris bawahkan, baru boleh baca. Jadi sebab itulah baris yang mati yang pertama ni dia dijadi baris bawahkan. Sebab tu kita kata dia kasrah aridah. Nak lebih faham, ini macam serigala asal, ini serigala jadian. Begitu. Ya, Ustazah. Ya? Jadi Baik. senang faham tiba-tiba kan. Ya, kalau Baik. serigala difaham dah. Okey, jadi nombor 5 ni maksudnya dia sebenarnya sama je. Asal jumpa je baris bawah ni, dia jumpa dengan hamzah wasal, dia jumpa dengan ra' sakinah ni, mesti baca tafkhim. Itu je lah yang perlu diingat. Ya, jadi okey sebutannya wa qur rabbirhamhuma. Ya, rabbir mesti dibaca tafkhim. Begitu juga sama ada dia kasrah asli ataupun dia kasrah aridah. Sebab dalam Al-Quran ni kita tahu bahasa Arab je baru kita tahu dia tu asli atau aridah. Ya, Ustazah. Sebab dalam Al-Quran dia memang semua baris bawah je. Ya, Ya. Jadi contoh yang aridah ni
Auzubillahi minasyaitanirrajim illa man irtada. Nak cakap tu dia mestilah tafkhim ya. Okey, kemudian yang keenam, ra yang berbaris sama ada ra atau ri atau ru yang dibaca secara waqaf apabila huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhamma iaitu baris depan atau sukun tetapi selain huruf ya. Maksudnya kalau dia baca masa waqaf, ni dia ra ni masa last, huruf paling terakhir. Jadi sebelumnya baris atas ke baris depan ke mesti baca sar, bur. Ya, dia jadi tafkhim. Ra-nya tu mesti jelas, bur, sar. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ra yang berbaris sama juga masa waqaf. Ini kita waqaf ni, masa berhenti ya. Ra semua ni masa terakhir, tapi sebelum ra yang terakhir tu dia alif sakinah atau waw sakinah. Jadi pun sama juga dia tafkhim ya. Minan nar. Ya. Turja'ul umur. Tafkhim. Kita mesti jelaskan sebutan ra tadi. Kemudian yang terakhir, ra berbaris, ra, ri, ru yang dibaca waqaf apabila huruf sebelumnya sakinah yang didahului huruf berbaris fathah ataupun dhammah. Jadi ini dia sukun, dia ada baris fathah jumpa sukun jumpa ra. Dhammah jumpa sukun jumpa ra. Jadi ra di situ semua mesti tafkhim ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kal qasr. Mesti bunyi tu ra dia tu. Tak boleh kal qasr. Mana ra-nya dah hilang. Tak boleh. Dia bukan tarqiq, dia tafkhim ya. Khusr. Mesti dibaca secara tafkhim. Baik, Ustazah. Wah, ada uji minda pula, Ustazah. Okey, satu soalan boleh? Okey, boleh Ustazah. Silakan. Boleh, satu soalan. Tentukan jenis ra tafkhim pada potongan kalimah yang berikut. Ini yang jenis yang mana? Siapa boleh jawab ni? Memang Ustazah bagi 5 bintang. Najihah, Ustazah. Ni berapa? 5 bintang, Ustazah? 5 bintang. Wow, okey. Silakan Najihah. Azhar pilih yang mana, bagi yang mana ya? Okey. Bacaan dia ra sakinah, huruf sebelumnya berbaris kasrah dan selepas dia terdapat huruf isti'la yang berbaris fathah dalam satu kalimah. Very good, Betul, Najihah. Betul ni, ra sakinah. Lepas tu baris fathah, isti'la, fathah. Dalam satu kalimah. 5 bintang untuk Najihah. 5 bintang untuk Najihah. Kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ustazah, lenguh juga rupanya Ustazah nak sebut untuk huruf ra ni saja Ustazah. Azhar lenguh, jadi Ustazah ni lagi Ustazah lenguh juga. Sebab Ustazah ulang lagi banyak daripada. Baik Ustazah, kita dapat kembali untuk Menengah Atas Didik TV KPM. So, untuk pendidikan Islam, kali ini apa yang kita nak tekankan pula dalam hukum ra ni Ustazah? Okey, tadi kita lenguh sebab sebut huruf ra tafkhim. Jadi tak apa, kita ada penawarnya iaitu ra tarqiq. Ra tarqiq. Mari kita berkenalan dengan ra tarqiq, Azhar. Baik Ustazah. Okey, ra tarqiq ni dia disebut secara nipis sahaja. Jadi nipis ni dia maksudnya di sini adalah kita sebut dengan cara yang gembira. Maksudnya kita tak perlulah energi tu kurang sikitlah ya nak sebut huruf ra ini ya. Okey, dia ada 7 jenis untuk bahagian ra tarqiq ini. Ra yang pertama, ra berbaris kasrah. Baik. Ya, dia ra berbaris kasrah asli. Memang dia dilahirkan perkataan itu, kalimah itu dia memang ra dia tu memang di baris bawah. Sama ada terletak ra itu tak kisahlah dia kedudukan dia sama ada di awal kalimah ataupun di tengah kalimah ataupun di akhir kalimah. Tak ada masalah. Semuanya dia dibaca secara tarqiq. Contohnya ra kasrah yang di awal kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rizqun karim. Okey, anak murid Ustazah boleh ikut Ustazah baca ya. Baik. 1, 2, 3. Rizqun karim. Okey, very good. Okey, kemudian ra kasrah. Baik. Di tengah kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ala absarihim ghishawah.
1, 2, 3. وعلى أبصارهم غشاوة. Beza kan tadi diorang sebut tak serius. Ya, Ustazah. Serius sekarang Ya. ni boleh senyum-senyum sebut. dia santai sikit lah, santai. Ustazah. Sebab Okey. dia tarqiq. Ya. Baik. Kemudian ra kasrah yang di akhir kalimah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. 1, 2, 3. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. Okey, ya, kalau kita tengok di sini Azhar sebenarnya ada perbezaannya menyebut real di sini yang tarqiq dengan mur di sini yang tafkhim, ya. Okey, kemudian ini jenis ra tarqiq yang kedua. Ra ini berbaris kasrah. Memang kita akan jumpa kasrah sajalah banyak ya kat sini dekat ra tarqiq ni. Tapi dia ni huruf kasrah dia ni aridah, mendatang. Dia bukan kasrah yang asal, tapi dia kasrah aridah dalam dua kalimah yang dibaca secara wasal ataupun bersambung. Tapi jangan risaulah ya, murid-murid di luar sana, kerana dalam Al-Quran memang telah dibariskan. Telah dibariskan, kita tinggal baca sahaja secara tarqiq. Cuma di sini Ustazah suka nak mengajar anak-anak murid semua teknik bagaimanakah kasrah aridah ini berlaku. Ya. Baik, Okey, Ustazah. jadi pada asalnya macam yang Ustazah telah terangkan pada segmen ra tafkhim, ra aridah ini dia pada asalnya, kasrah aridah ini pada asalnya huruf tadi tu dia adalah bertanda sukun. Jadi bertanda sukun, kalau dijumpa dengan hamzah wasal dan dijumpa pula huruf yang bertanda sukun lagi, dia memang tak boleh baca. Cuba Azhar baca, macam mana nak baca ni? Tak boleh Ustazah, dia jadi wazkur. Tak boleh nak Macam sambung. mana tu? Kan? Wazkur, kita nak matikan yang mana? Dia Betul, ada Ustazah. 2-3 huruf yang bertanda mati kan? Ya. Jadi kaedah bahasa Arabnya, huruf pertama yang bertanda mati tu kita baris bawahkan dia. Sebab itulah, apa namanya tadi Azhar? Kasrah apa? Kasrah aridah. Pandai Azhar. 1 bintang untuk Azhar. Satu bintang Pakai untuk saya kat sini. Ustazah. Saya lekat dekat baju saya lah. Ya. Okey, boleh kat mana-mana je. Okey, Ustazah, baik. Ya. Jadi huruf kasrah yang huruf sukun yang pertama dikasrahkan, sebab itulah dia digelar sebagai kasrah aridah. Jadi Ustazah harap sangat anak murid di luar sana jangan confuse, jangan apa benda lah asli, apa benda lah aridah ni kan. Jadi kita buat ni supaya anak murid semua faham apa perbezaan antara asli dengan aridah, ya. Okey, jadi jumpa ra ni dia baris kasrah, jadi dia dibaca dengan tarqiq. Okey, anak murid Ustazah dekat Google Meet boleh ikut bacaan Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkurisma rabbik. 1, 2, 3. Simple je kan nak sebut sebab dia ra tarqiq. Okey, yang ketiga, ra sakinah, ra yang bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Memang kasrah dalam satu kalimah dan selepasnya tidak terdapat huruf isti'la. Jadi jangan takut. Dia memang dia huruf sebelum ni ra sakinah, sebelumnya berbaris kasrah dan dia memang dibaca secara tarqiq sahaja. Okey, ikut Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taku fi miryatin min. 1, 2, 3. Fala taku fi miryatin min. Okey, very good. Okey, kemudian jenis yang keempat, ra yang berbaris. Sama ada ra riru. Tapi Ustazah nak ingatkanlah, maksud ra berbaris di sini sama ada ra riru ataupun ron rin run pun sama juga. Cuma dia tak tulislah semua baris yang ada kat sini ya. Ra riru saja yang dibaca waqaf. Apabila berhenti, apabila huruf sebelumnya, sebelum jumpa huruf ra tu, dia berbaris kasrah. Jadi kalau sebelum ra yang waqaf ni dia berbaris kasrah, dia memang dibaca secara tarqiq. Ya, nipis sahaja. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikut Ustazah ya. Hatta zurtumul maqabir.
1, 2, 3. Okey. Kemudian yang kelima, ro yang berbaris sama juga ro riru atau ron rinrun yang dibaca waqaf apabila huruf sebelumnya ya sakinah. Ya sakinah tu ya yang dia tak ada tanda. Baik. Yang ya tak ada tanda tu kalau kita faham tu mat lah. Mat tu maksudnya panjang lah kita baca tu memang betul kita kena baca panjang. Ya. Tetapi kalau dia terakhir dia huruf ra, maka ra itu juga kita baca secara tarqiq. Nipis sahaja, tak perlulah membulat-bulatkan mulut ya. Baik, Cukup Ustazah. menggembira-gembirakan mulut saja ya. Okey, ikut Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. 1, 2, 3. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, terima kasih anak-anak murid Ustazah. Okey, yang keenam, ra yang berbaris, ra riru yang dibaca waqaf apabila huruf sebelumnya huruf yang sakinah. Huruf tadi bertanda sukun. Didahului huruf yang berbaris kasrah. Dia kalau baca-baca panjang macam ni dia susah nak faham. Betul, kan Ustazah. Azhar? Jadi kita tengok dia punya simbol. Baik. Sebab tu kita punya pokok ra tu dia pakai simbol. Tapi kita punya rajah di sini dia pakai perkataan. Supaya murid-murid kalau tengok simbol je pun tak ada dia punya penerangan tak faham juga kan. Jadi kita memerlukan kedua-duanya lah. Tapi nak senang faham kena baca dulu kemudian tengok dia punya simbol ya. Baik. Dan tonton Didik TV KPM. Itu dia. Okey. Sempat lagi, Ustazah. Okey. Okey, baik. Sudah dengar ni. Okey. Ra yang berbaris tadi atas bawah ataupun hadapan sebelumnya huruf tu mesti tanda sukun. Sebelumnya baris kasrah ya. Okey. Jadi contohnya macam inilah. Ra tu berbaris kemudian ada huruf berbaris sukun. Ada huruf berbaris kasrah ya. Okey, ikut Saza ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Musa majitum bihis sihr. 1, 2, 3. Qala Musa majitum bihi Seh. Kalau tadi yang tafkhim tu kita memang kan kita bunyikan dia punya ra. Yang ini nipis saja tak perlu sihr. Tak perlu sebab dia kasrah di sini ya, tarqiq sahaja. Okey, kemudian yang ketujuh ra yang dibaca secara imalah. Jadi ini dia special sikit bunyi di Azhar. One and only di dalam Al-Quran. Satu je, Ustazah? Satu je. Hanya terdapat pada satu tempat saja dalam Al-Quran. Dan imalah ni. Pernah dengar tak Azhar? Itu yang saya nak tanya Ustazah tadi tu. Baru nak tanya kan. Nak ujian lah tu. Baru nak tanya dia. Macam mana Ustazah imalah tu, Ustazah? Dia tanya Ustazah dulu. Mes ini Ustazah bagi tahu apa maksud imalah ya. Okey, imalah ni murid-murid semua maksudnya ialah bunyi pertengahan. Tadi kalau tafkhim biasanya yang murid-murid dengar ra atau ru ya, baris atas atau baris hadapan. Kalau yang tarqiq biasa baris bawah ri. Tapi imalah ni dia bunyi pertengahan antara bunyi fathah yang baris atas tadi dengan bunyi kasrah. Dia bunyi dia antara atas dengan bawah i. Dia jadi a. Kalau macam kita bahasa Melayu kita adalah bunyi tu kan? Kan? Macam contoh ekor. Ele kan gitu kan? Ekor macam gitulah ya. Okey, jadi cara bacanya macam mana? Jadi hanya satu saja tempat di dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Hud ayat 41. Inilah dia ayat dia. Cara sebut dia re ya. Re. Jadi cara bacaan dia ikut Saza ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi majreha wa mursaha. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, jadi di dalam Al-Quran, Mushaf Uthmani, tanda untuk imalah ini adalah ra', di bawahnya adalah istilah kita diamond. Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa ya. Okey. Tapi bahasa Inggeris dia diamond lah. Baik. 4 segi yang macam ni lah ya. Ya, Ustazah. Diamond, dan selepas dia tu mesti dia dibaca secara mat ya. Dia panjang 2 harakat. Jadi sebutannya re. Jangan baca ro. Banyak orang dia terbaca ro ya, kerana apa, dia terpandang yang ini, dia kata oh ini mat baris atas, dia kata. Jadi bacaannya bukan ro ya, murid-murid semua bacaannya re. Re. Yang penting kata kuncinya ada tanda macam berlian tu Ustazah. Ya, macam berlian itu. okey, Ya. baik. Okey, jadi majreha wa mursaha Baik. gitu ya. Okey. Jadi Alamak, masuk uji minda. senyum mereka ya. Senyum mereka. Okey, jadi soalan yang pertama. Okey Ustazah, tadi kita dah bagi bintang. Boleh ke kalau saya nak bagi senyuman pula Ustazah? Boleh? Okey. Boleh. Baik. Sebab diorang banyak gembira tadi kan? Betul, Ustazah. Okey. Soalannya Ustazah? Soalannya, tentukan jenis ra' tarqiq. Kita ada 7 tadi kan? Ya. Tentukan jenis ra' tarqiq pada potongan kalimah yang berikut. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa basyiris sabirin. Okey, Ashran. Ashran nak jawab ke? Wah, Ashran buat macam tu Ustazah Oh, Ilhan. Oh, Ilhan. Action Ashran gitu ya. Okey, Ilhan silakan. Kalimah ni ra baris kasrah ridha dalam 2 kalimah yang dibaca secara wasal. Okey, mari kita lihat. Betul. Sebab apa? Ra baris kasrah, betul? Betul. Dia jumpa hamzah wasal. Dibaca dalam 2 kalimah. Ya, ini kalimah yang pertama. Ini kalimah yang kedua. Baik. Pandai Ilhan. Tanya berapa senyuman Ustazah nak bagi kat Ilhan? Saya nak bagi 3 bintang. 3 bintang saya tukarkan kepada 3 senyuman Ustazah. 3 senyuman. Baik Ustazah, sambil-sambil saya lekatkan 3 senyuman, saya pun dapat Okey. bintang 1 Ustazah. Lagi 1 soalan Ustazah kita bagi dekat Okey, saya rakan-rakan nak kita ni. bagi 3 lagi ni. Okey, soalan kedua. Tentukan jenis ra' pada kalimah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aghraqna ala fir'aun. Okey, cepat. Yang kedua, siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak jawab? Okey, Ashran. Ashran, silakan Ashran. Ini adalah ra' sakinah. Huruf sebelumnya baris kasrah dalam satu kalimah dan Okey. selepas dia tidak terdapat huruf ismi. Okey, Ashran, boleh sekali lagi tak Ashran? Kita kurang jelas suara Ashran. Kena kuatkan sikit. Sekali ya. Kena Okey. dekat So, sikit, yang ini- Ashran. Ini adalah ra' sakinah Okey. dan huruf sebelumnya berbaris kasrah Baik. dalam satu kalimah. Tapi selepasnya tidak terdapat huruf istilah. Pandai, Ashran. 3 senyuman. Salah. 3 senyuman untuk Ashran. Okey, soalan yang ketiga. Boleh, Azhar? Boleh Ustazah, silakan Ustazah. Pada ayat ni pula, ra' tarqiq pada kalimah ini, bukan ayat, pada kalimah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa kana nakir. Okey, cepat. Siapa Baik, lagi tak silakan. dapat bintang lagi untuk Nampak macam segmen Najiha nak ra' jawab. tarqiq? Okey, Fawaz. Silakan Fawaz. Untuk yang ni, ra berbaris yang kita baca dengan wakaf. Okey. Apabila huruf sebelumnya, ya sakinah. Okey. Okey. Itu je lah. Itu je? Betul ke Ustazah jawapannya Ustazah? Ya, betul. Betul. Jadi 3 senyuman juga Ustazah Ya, untuk 3 senyuman untuk Fawaz. Okey, kemudian Wah. soalan yang terakhir. Baik. Ini kalau tak dapat jawab ni, la ilaha illallah. Kena buat ujian topikal. Ustazah. Cepat. Cik, panggil beri Ustaz. Tak, siapa nak jawab? Oh, dapat Okey, Najiha. Silakan cepat, Najiha. Najiha. Dalam potongan ayat tu kan bawah ra tu ada tanda kat bawah. Tu Okey. maksudnya ra ni dibaca secara imalah. Tanda apa tadi, Najiha? Kalau dalam Al-Quran ada tanda diamond. Bukan, salah tanda berlian. Okey. Okey, dibaca secara imalah. Bagus, Najiha. Betul juga, Ustazah. 3 senyuman, 3 senyuman untuk Najiha. Okey, habis dah soalan saya. Kita nak berhenti rehat seketika. Saya nak cari strategi macam mana saya nak tambah bintang saya. Kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, Ustazah Siti Rahmah binti Syahabuddin, Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur, masih bersama dengan kita untuk mata pelajaran Pendidikan Islam dan untuk fokus kita kepada hukum bacaan ra, Ustazah. Silakan. Okey, jadi Azhar, dalam tajuk hukum bacaan ra ni sebenarnya dia ada satu standard pembelajaran yang terakhir, iaitu mengamalkan hukum bacaan ra ini dalam kehidupan harian. Jadi sudah tentu dan sudah pastilah hukum bacaan ra ini kita amalkan dalam bacaan Al-Quran kita kan. Jadi untuk segmen kali ini, Ustazah nak mengajak anak-anak murid semua di luar sana dan di dalam studio ni untuk kita mengamalkan hukum ra dalam amalan harian dengan soalan yang pertama. Iaitu apakah dia surah-surah yang boleh dijadikan sebagai amalan harian kita semua? Baik. Siapa yang nak jawab? Setiap orang kena bagi satu. Oh, semua kena bagi, Ustazah? Mesti kena bagi. Okey, ada bintang ke kita nak bagi? Ada. Satu orang satu bintang lah. Sebab nama surah je kan. Ni saya bagi senyuman ni, Ustazah. Boleh. Senyuman yang bling-bling. Ashran nak mulakan dulu, Ustazah. Okey, sila Ashran. Silakan, Ashran. Okay. Saya mengamalkan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk kata Ashran tadi. Al-Mulk. Betul ke, Ustazah? Betul. Surah Al-Mulk kita sebaik-baiknya baca pada setiap malam ya, kerana surah Al-Mulk dapat membantu kita daripada azab kubur, insya-Allah. Amin. Okey, yang kedua. Baik. Siapa nak bagi lagi? Surah apa lagi yang kita boleh amalkan pada setiap hari? Ustazah. Ilhan kat tangan. Ilhan, ya Ilhan. Satu lagi surah, kita boleh membaca surah Yasin. Surah Yasin. Ya, surah Yasin kita boleh amalkan pada setiap malam. Dalam hadis dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka Allah akan jaga sehingga keesokan hari. Keesokan harinya ya, sepanjang malam. Okey. Ya, baik. Seterusnya. Seterusnya. Siapa lagi nak bagi? Surah apa lagi ni? Tak kalah dua je. Fawaz. Silakan Fawaz. Seterusnya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Bila nak baca tu Fawaz, surah Al-Kahfi? Seeloknya malam Jumaat. Hari Jumaat lah ya. Jumaat, malam Jumaat ke hari Jumaat ke ya. Bintang, Ustazah. Ya, bintang. Okey, terima kasih Fawaz. Dan kemudian Najiha. Najiha, silakan. Surah apa Najiha yang awak amalkan pada setiap hari? Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ya, memudahkan urusan kita sepanjang hari, melancarkan rezeki dan banyak faedah yang lain ya. Okey, jadi untuk aktiviti pada hari ini, segmen hari ini ya. Kejap, Ustazah. Saya nak satu senyuman juga. Boleh. Boleh. Lupa pula sebelum dapat senyuman. Azhar kena bagi dulu nama surah. Kalau saya surah Al-Ikhlas, Ustazah. Astagfirullahalazim. Nak bagi kan tak ikhlas pula. Okey, oleh sebab dia surah Al-Ikhlas pendek, bagi 3. Surah apa lagi? Wah, saya susun 3. Okey, sampai itu kita teruskan. Okey. Untuk aktiviti hari ini, Ustazah nak uji pengetahuan hukum ra tarqiq, hukum ra tafkhim dan ra tarqiq dalam amalan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk untuk anak-anak murid Ustazah di Google Meet ya. Baik. Okey. Jadi untuk surah-surah amalan ini Ustazah senaraikan ada 10 surah lah sebenarnya. Nak baca 114 surah satu hari lagi bagus. Kan, tapi ini adalah antara 10 surah yang lebih baiklah kita baca pada setiap hari ya. Okey. Baik, Ustazah. Okey, kita akan mulakan dengan ayat yang pertama. Jadi Ustazah akan highlight untuk kalimah-kalimah yang ada perkataan ra sahaja ya. Baik. Jadi siapa yang nak jawab, angkat tangan, kita bagi satu je lah ya, supaya Azhar tak susah nak ni. Boleh, Ustazah. Okey. Untuk perkataan pertama, tabaraka. Okey, siapa nak jawab? Ra apa ada pada kalimah tabaraka ni? Okey, Ilhan. Ilhan, silakan Ilhan. Ini ra berbaris fathah, ra tafkhim. Okey, ra tafkhim. Kita tengok jawapannya. Ra tafkhim. Ra tafkhim, ra berbaris fathah. Satu bintang untuk Ilhan. Okey, kalimah yang kedua. Okey, seterusnya. Okey, kalimah qadir. Ra apa ni? Tafkhim ke tarkib? Siapa yang nak jawab? Ashran. Tafadhal ya Ashran.
tarqiq, di mana sebelumnya adalah ya sakinah dan ia berbaris yang dibaca waqaf. Okey, very good. Dia ra yang dibaca waqaf, sebelumnya ya sakinah. Kan tengok ni dia kasrah ya. Dia Baik. memang tarqiq. Okey, very good. Satu Okey. untuk Ashran. Kita Okey, tengok seterusnya. ayat yang kedua surah Al-Mulk ya. Baik. Kalimah dia Al-Ghafur. Okey, Al-Ghafur. Ra tafkhim ke tarqiq? Sebenarnya jawab. Jeng jeng jeng. Cepat. Saya nampak Fawaz tak jawab Ustazah. Dia kata abang pilih saya bang, abang pilih saya bang. Fawaz. Okey, silakan Fawaz. Dia hayat Ro kitun. tafkhim, Ustazah. Wah. Ra tafkhim. Bagaimana tafkhim. macam mana dia jadi tafkhim tu Fawaz? Sebab dia ro berbaris yang dibaca waqaf. Ya. Bila huruf sebelumnya ada waw sakinah. Pandai Fawaz. Satu senyuman untuk Fawaz. Okey, very good. Okey, ayat yang ketiga. Baik. Ayat 3 ni panjang sikit. Kita tengok. Kalimah yang pertama, tara. Ini Okey. kalau tak tahu ni, Ustazah bagi latihan topikal 10 kali. Cepat. Najihah Ustazah. Najihah angkat tangan macam tu Najihah. Okey, silakan Najihah. Ro tu berbaris fathah. So dia ro tafkhim. Okey, very good. Ra tafkhim. Ya. Betul ke ni? Betul. Confirm betul. Okey, kalimah yang kedua dia dua kalimah. Khalqir Rahman. Mana yang ada sebut-sebut dua kalimah tadi? Cepat. Mana satu nak jawab? Ini last ni. Siapa nak jawab ni? Last ni. Cepat. Ashran, Okey, Ustazah. Wah. Ashran. Diorang ada kola. Ashran kena dekat sikit dengan mic Ashran. Silakan Ashran. Dekat mic Ashran. Artinya yang pertama itu adalah ra tarqiq, di mana ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah asli. Kemudian dia ada ra Ron, tarqiq. Ashran Di mana dekat ra sikit dengan mic, Ashran. berbaris fathah. Kurang jelas tadi Ashran. Sekali lagi Ashran. Baiklah, di situ kita boleh nampak dengan kepastian iaitu ia adalah ra tarqiq. Seterusnya kemudian adalah ra tafkhim, berbaris fathah. Okey, first ni kir ni adalah ra tarqiq. Okey. Kemudian roh ni dia ra tafkhim. Jadi dua hukum bacaan di situ. Ya, ada dua hukum bacaan. Punyalah bersedia mereka ni ya. Wah, dahsyatlah. Satu dia untuk dua Ashran. bintang. Dua bintang Ustazah. Untuk Okey Ustazah. Ashran. Bagaimana Ustazah prestasi keseluruhan untuk murid-murid kita pada hari ini Ustazah? Apabila sepanjang kita tadi Azhar, saya melihat prestasi anak-anak murid saya di Google Meet ni, daripada skala 1 hingga 10 lah ya, kalau saya Baik. boleh bagi, saya memberikan 8. 8 daripada 10. 8/10. Baik. Kerana saya melihat mereka bersedia dengan Baik. tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Mereka memberikan kerjasama yang baik. Yap. Walaupunlah kita ada sedikit masalah teknikal tadi kan. Ya. Itu biasalah kan. Tapi ada juga tadi, kenapa 8? Sebab ada tadi bacaan-bacaan yang kurang fasih dan kurang bertajwid lah. Baik, itu dia. Bagaimana Ustazah untuk murid kita dekat rumah nak dapatkan pembelajaran kita hari ini dan juga latihan yang kita lakukan sebentar tadi Ustazah? Jangan risau Azhar, Ya. semua bahan-bahan yang kita kongsikan pada hari ini, murid-murid semua boleh peroleh daripada Sumberku KPM. Itu dia, dapatkan terus daripada Sumberku KPM. Terima kasih Ustazah. Kita nak ucap juga terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah binti Syahabuddin, Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur, dan juga semua rakan-rakan saya berada di Google Meet daripada Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini, termasuk juga anda yang berada di rumah. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.